Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Okey, dengar Ya. Setakat ni kita ada tak ramai lagi, tapi demi menghormati rakan-rakan kita yang masuk awal kita akan mulakan program kita dengan Ummul Kitab dulu. Al-Fatihah. Bismillah. Okey, program kita pada hari ini akan juga bersiaran melalui YouTube. Kalau anda semua tengok dalam Zoom ni agak perlahan je. Jadi kita akan guna YouTube juga untuk sebagai kita punya satu wadah untuk mendapatkan ilmu malam ni. Dan anda semua saya pasti memang belum ambil peperiksaan TBE lagi kan? Belum kan? Belum. Okey, jadi untuk malam ni sebenarnya saya tak boleh nak buat kelas full kelas lah. Kalau kita buat full kelas ni dia akan ambil masa lebih kurang 4 sesi untuk buat kelas sepenuhnya. Jadi saya hanya boleh malam ni buat kelas bagi tujuan untuk tips. Saya akan bagi tips untuk macam mana nak menghadapi peperiksaan ni. Sedikit teknik dan juga persediaan. Jadi bila anda ambil exam ni, anda jelas lah dari segi persediaan dia sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Nanti saya akan kongsikan, dan mungkin juga saya akan kongsikan juga beberapa konsep baru dalam mengenali takaful lah. Sekejap. Okey, sebelum saya pergi kepada tips, saya nak ceritakan sedikit tentang ringkasan pendaftaran TBE. Saya rasa semua dah daftar TBE kan? Saya rasa semua dah daftar TBE kan? Betul kan? Ada yang tak daftar lagi tak TBE? Sekejap, nak tahu juga ni. Semua dah daftar TBE ke? Ke ada yang tak daftar lagi TBE? Puan Encik Muhammad Azam dah daftar TBE? Dah. Tak, Puan Encik Zartini dah daftar dah TBE? Cik Puan Rabiah dah daftar TBE ke belum? Nak saya dapat maklumat dulu. Tak dengar Puan Rabiah? Kalau semua anda semua dah daftar berapa hari bulan tu exam tu? Saya nak tahu dulu berapa hari bulan peperiksaan. Cik Muazzam berapa hari bulan exam? Dalam minggu depan tak siap saya. Minggu depan? Tak lama lagi tu. Puan Rabiah dia berapa hari bulan exam? Tak jawapan. Siapa lagi yang baru ni? Oh, okey. Puan Zartini berapa hari bulan exam Tahu tak? Dia ada bunyi-bunyi yang lain tu. Tak apa. Sibukkan dengan meeting kan kat belakang tu. Okey, jadi saya sebut sedikit sebelum kita pergi untuk ringkasan pendaftaran TBE, sebab ini juga mungkin juga anda nanti bila dah menyertai ikhtisas, sebab ikhtisas ni kalau tadi siapa yang tengok video ikhtisas tu, kita ni ada dua fungsi dekat dalam perniagaan takaful ni. Satu fungsi kita cari pelanggan. Okey. Keduanya kita juga pada masa yang sama selain dari cari pelanggan, kita juga mencari rakan niaga baru rakan niaga baru yang untuk join industri takaful ni melalui ikhtisas. Jadi secara umum ni ini proses yang saya share dengan anda semua. Bermula daripada mendapatkan kandidat ataupun kandidat yang berpotensi untuk menjadi rakan niaga. Seterusnya membuat pendaftaran menggunakan IC, lepas tu mengisikan maklumat-maklumat di dalam website dalam website IFIM
Dan seterusnya memilih tarikh dan juga masa peperiksaan lah. Dan seterusnya membuat bayaran-bayaran tertentu bagi tujuan untuk peperiksaan. Memang kena bayar RM80 lah untuk periksa ni. Jadi peperiksaan ni dikendalikan sepenuhnya oleh IFIM, Islamic Banking and Financial Institute Malaysia, bagi tujuan untuk mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan takaful di Malaysia lah. Jadi nak berniaga dalam sistem takaful ni memang nak kena ambil exam lah. Itu tak ada pilihan. Okey, saya harap semua telah daftar lah. Kalau telah daftar, saya tak ada apa-apa isu lagi. Kita go for next. Jadi kenapa nak kena ambil ni? Ini yang saya nak kena cerita dengan anda semua. Sebab penting untuk faham kenapa nak ambil dulu 4W1H ni. Jadi TBE ni adalah peperiksaan kelayakan sebenarnya. Kalau kita tak lepas exam ni, memang confirm kita tak boleh nak berniaga lah. Dalam industri takaful ni. Nak promosi pun orang kata kita tak ada kemahiran, ada kepakaran ataupun maklumat langsung tentang takaful. Jadi macam mana kita nak berniaga takaful. Dan seterusnya kalau kita tengok, dia wajib. Sebab anda semua bila anda mendaftar adalah ikhtisas, selain anda juga usahawan, anda juga adalah ejen bersama dengan takaful ikhlas. Ejen bersama dengan takaful ikhlas. Tetapi di ikhtisas anda semua adalah seorang usahawan ataupun ketika menyertai ikhtisas sebagai executive partner. Jadi peperiksaan ni diwajibkan kepada semua ejen-ejen takaful di Malaysia lah. Dan juga kita akan harap anda semua boleh ambil peperiksaan pada tahun kewangan 2020-2021. Maknanya kena pastikan kalau boleh sekali ambil terus lulus lah. Sekali ambil terus lulus. Jadi tak perlu buang masa. Dan alhamdulillah sekarang ni anda semua boleh ambil. Dekat mana nak ambil? Kalau macam dulu kena pergi kepada pusat-pusat peperiksaan di Open University Malaysia. Jadi sekarang ni tak payah. Anda boleh duduk di rumah, daftar saja, dah boleh ambil peperiksaan secara online melalui Microsoft Team. Melalui Microsoft Team. Jadi boleh juga secara remote lah, tak perlu lagi datang ke pusat peperiksaan. Kalau sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, boleh juga tanyakan terus. Tak payah tunggu saya habis slide baru nak tanya. Just masukkan dekat ruangan chat tu kalau ada apa-apa nak tanya di Zoom, ataupun you boleh juga masuk dalam chat di live chat di kita punya YouTube. Sama ada di YouTube ataupun di Zoom, boleh tanya terus tanpa tunggu habis lah. Okey, jadi apa hasrat tersirat? Ini hasrat tersirat. Ini penting juga untuk anda semua tahu. Jadi sebenarnya hasrat tersirat dia, kita nak anda semua untuk patuh kepada standard minimum. Kan, standard minimum untuk bagi maklumat kepada pelanggan. Kan? Jadi kita ni bukannya nak jadi pakar lah, tapi sekurang-kurangnya kita boleh bagi tahu dekat pelanggan apa yang penting dalam takaful lah. Apa yang penting dekat dalam takaful bila dia menyertai mana-mana polisi takaful. Sebab kita ni macam perancang kewangan juga. Kita merancang kewangan dia, tapi kita ambil dari sudut pengurusan risiko. Jadi kita kena bagi tahu maklumat yang penting kepada pelanggan kita. Itu sebabnya anda semua kena ambil peperiksaan TBE ni. Bukan saja-saja nak ambil. Keduanya, kalau kita tengok maklumat tu, kita kena sampaikan kepada bakal-bakal pelanggan kita. Kena sampaikan. Bukannya maksudnya kita pergi jumpa pelanggan, kita suruh pelanggan kata, kau ambil lah polisi ni. Tanpa bagi maklumat yang betul berkenaan dengan takaful. Ketiganya, kita nak pastikan bila anda semua berjumpa dengan pelanggan, sekurang-kurangnya anda boleh tengok keperluan dan juga membuat sedikit analisa lah. Kedudukan kewangan dia macam mana, kedudukan dia punya keluarga macam mana, kan? Kerja je macam mana, bukan terus kita suruh orang main ambil je kan. Sebab kita ni potensi untuk menyertai takaful ni dia bukan 1 tahun 2 tahun. Jadinya pelanggan biasanya dia akan bersama dengan kita ni paling kurang 5 tahun. Paling banyak seumur hidup. Ada yang sampai seumur hidup ambil dengan kita sampai kita yang mati dulu. Kita pula yang mati dulu kan. Itu yang berlaku lah sebenarnya. Keempatnya, kalau kita tengok, kita kena pasti keperluan lah. Keperluan. Sebab kadang-kadang dia tak perlu pun polisi-polisi tertentu.
Tapi kita duk push juga dia suruh ambil. Kan? Jadi kita kena tengok keutamaan. Tentukan keutamaan. Itu hasrat tersirat dia. Bila kita belajar dekat dalam belajar tentang Takaful Basic Examination ni, kita dah boleh tentukan keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan tu pun nanti kalau anda semua lepas exam TBE, kita akan adakan program Career Induction Program. Kita akan ajar apa itu keutamaan yang kita kena bagi kepada pelanggan lah. Dan juga akhirnya kita sebagai orang kata konsultan takaful ataupun wakil takaful ataupun dalam ikhtisas executive partner, kita boleh mencadangkan ejen, boleh cadangkan produk takaful yang bersesuaian lah dan mampu disertai oleh pelanggan. Itu yang kita nak buat lah sebenarnya. Jadi kenapa nak ambil exam TBE ni? Kenapa N dia punya objektif dia kan? Okey. Objektif ni sebenarnya dia ada kaitan dengan soalan yang akan dikeluarkan. Dia ada kaitan dengan soalan yang akan dikeluarkan oleh IFIM melalui Takaful Basic Examination. Ramai orang tak faham tentang objektif pembelajaran, jadi dia main buta-buta je baca kan. Jadi bila buta-buta baca tu jawabnya, itu yang dia tak tahu nak fokus kat mana. Jadi sekarang ni saya bagi tips utama. Bila kita nak jawab soalan, kita kena tahu objektif kenapa TBE tu dibuat. Jadi kita dah tahu fokus kat mana soalan tu akan keluar. Kan? Fokus soalan tu keluar. Ada yang tanyalah, ada tanya, nak ambil TBE ni ada masalah ke penjawat awam nak ambil TBE dan kemudiannya daftar sebagai ejen? Tak ada masalah, jangan risau. Saya pun dulu bekas pegawai kerajaan, tak ada isu pun nanya. Masa saya jadi bekas pegawai kerajaan tu saya dah buat takaful dah 10 tahun dah buat dah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Ni Muhammad Azam ni. Jangan risau sangatlah pasal nanti nak jawab, nak ambil pun nak suruh tak payah. Kan? Kalau risau sangat, pergi declare dengan bos tu. Pergi declare betul-betul kan. Ada borang dia. Kan? Nak belajar pun saya boleh ajar macam mana nak isi borang dia, macam mana nak isi dia punya ni. Tapi tak ada isu jangan risau sangat. Kena ambil exam ni semua. Sebab exam ni untuk makluman anda semua, bila anda lulus exam Takaful Basic Examination ni, anda bukan sekadar belajar tentang takaful. Kalau tengok ke objektif pembelajaran ni, bukan belajar takaful je. Kan? Satu dengan dua, belajar takaful. Yang lain-lain tu lebih kepada aspek tanggungjawab dan profesional lah. Kalau kita tengok satunya kita nak belajar tentang apa takaful tu sendiri kan. Macam mana takaful tu berbeza dengan konvensional. Soalan dia akan ambil dekat sini lah. Soalan-soalan keluar tu biasanya ada, nanti sekejap lagi saya akan tunjuk berapa ratus soalan yang keluar. Jadi dia akan gunakan objektif ni bagi tujuan untuk buat soalan. Soalan-soalan peperiksaan lah. Keduanya kita nak kena tahu tentang prinsip syariah. Kalau dalam takaful pun orang tanya takaful ni Islam atau tak Islam? Islam. Tapi bila pelanggan tanya, apa yang Islam yang takaful ni? Kita tak boleh jawab dia punya prinsip syariah, orang cakap sama lah macam insurans. Orang jawab macam tu lah jawabnya kan. Jadi kita kena faham pula apa prinsip syariah dekat dalam takaful ni. Apa konsep yang digunakan. Apa je kontrak-kontrak yang digunakan dalam urusan niaga takaful. Ini kita kena faham. Nanti perkara-perkara asas ni nanti sekejap lagi last sekali saya akan ceritakan prinsip-prinsip asas ni. Supaya sekurang-kurangnya bila dah jawab exam tu tahulah prinsip asas dia kan. Dan bukan tujuan tu exam saja, kita juga gunakan bagi tujuan untuk cerita kat pelanggan. Ketiganya, kita takaful basic examination ni antara lain dia nak bagi rakan niaga ataupun ejen-ejen ni faham operasi dia macam mana, produk dia macam mana, perkhidmatan dia macam mana. Sebab pelanggan akan tanya kan, perkhidmatan lepas jualan macam mana, perkhidmatan sebelum macam mana, nak sign kontrak macam mana. Jadi nak mahirkan rakan niaga ataupun ejen tentang perkara-perkara inilah. Dan juga selain daripada tu, kalau kita tengok nak bagi maklumat asas, underwriting proses macam mana, adjusternya proses macam mana. Itu kemahiran asas lah. Kemahiran asas bukannya nak tahu terlampau mendalam pun macam mana dia kira dapat satu produk tu, macam mana dapat harganya RM30 atau nak dapat harga RM100. Bukan nak sampai ke detail macam tu. Dia bagi maklumat asas saja kan.
macam mana kita nak pasarkan produk takaful ni, dan juga macam mana dari segi aspek teknikal dan kemahiran lah. Selain daripada tu, bila kita dah baca buku Takaful Basic Examination ni, sudah tentulah dia akan memberi kesedaran kepada, bukan saja kepada kesedaran kepada kita, jadi kita boleh sampaikan juga kesedaran tentang kepentingan menguruskan kewangan ni, financial literacy ni, bukan di kalangan ejen saja, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Kan, that's why kita ni profesional, kita bagi khidmat nasihat ni percuma je, tak ada bayar pun. Orang minta nasihat kita tak bayar pun sebenarnya, tapi kita punya nasihat ni pakai sampai akhirat. Itu yang orang ramai yang tak tahu tu, rezeki dia kat tempat lain kan. Dan lain-lain tu lagi lebih memberi kesedaran lah tentang peranan-peranan sosial semua itu saja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya ada letak kat bawah sekali ni, kan, dia kata pengetahuan dan mahir. Jadi sebenarnya nak jawab soalan Takaful Basic Examination ni senang je. Senang sangat nak lulus. Saya dulu first time ambil, sekali ambil terus dapat A, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab saya ada beberapa strategi yang saya buat sebelum ambil exam. Kan, sebelum ambil exam tu ada beberapa perkara kita nak buat. Janganlah minggu depan nak ambil exam, hari ni baru nak baca buku. Macam mana? Takkan you nak baca 24 jam satu hari sebelum satu minggu? Kan? Harapnya taklah berlaku macam tu. Kan? Tak berlaku macam tu. Kalau berlaku macam tu, saya tak boleh nak tolong lah kan. Kan? Jadi dia ada beberapa proses yang perlu dibuat. Jadi dia punya level dia tu pengetahuan dan mahir. Pengetahuan dan mahir tu kat mana? Saya tunjuk pengetahuan mahir. Kalau kita tengok, kalau yang ni biasanya kalau orang yang mengajar biasalah dia faham kan. Kalau siapa yang tak pernah siapa yang tak pernah trainer mungkin dia tak tahu. Sebenarnya peperiksaan TBE ni dia pemikiran aras rendah sahaja. Bukannya nak buat tesis, nak buat paperwork. Dalam exam TBE ni jawapan dia dah ada kat situ. Dia soalan objektif, jawapan dah ada dekat situ. Jawapan dia tu. Maksudnya level TBE ni hanyalah orang kata level yang paling rendah sekali. Pengetahuan. Pengetahuan tu maksudnya bila kita nak ambil exam ni, dia punya prinsip dia kena ingat semula. Dia istilah, fakta, laziman. Fakta, kalau kita tak hafal Hari Merdeka tahun 1957, 31 Ogos, kita jawab soalan Hari Merdeka 30 Ogos. Memang salah lah jawapan kita. Saya bagi contoh macam tu. Sebab level dia pengetahuan. Pengetahuan, maknanya kalau kita kata, saya bagi contoh, asas-asas kepada hukum syariah. Apa dia? Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, qiyas. Jadi kalau kita jawab benda-benda di luar tu memang salah lah. Macam saya bagi contoh ni, pengetahuan memang kena tahu. Jadi pengetahuan ni ingatan semula. Kalau ingatan semula tak ada pilihan. Nak kena apa? Nak kena apa? Nak kena hafalkan. Atau nak kena buat nota, nak kena baca banyak kali. Okey, keduanya level dia kefahaman. Kan? Kefahaman. Kefahaman ni biasanya dalam soalan-soalan TBE tu dia akan bagi 1A, 2A, 3A, 4A. Antara 4-4 ni 1 dan 2 betul, 1 dan 3 betul, 1 dan 4 betul atau semua betul. Itu level kefahaman lah. Dan ada sedikit soalan dalam TBE ni berkaitan dengan aplikasi. Tak banyak. Soalan aplikasi tu biasanya around, kalau tak silap saya 5% ke 10% lah. Kalau anda semua nak dapat A itu markah dia lebih daripada 85. Aplikasi ni kena jawab. Barulah dapat A lah. Kalau tak lulus pun dah boleh kan. Bukannya nak kena dapat A, yang penting dapat lulus peperiksaan TBE ni. Jadi pemikiran dia asas rendah. Saya bagi tips pertama memang nak kena bacalah. Dari segi exam ni pula, dari segi peperiksaan ni kalau anda tengok, dia dijalankan sepenuhnya atas talian. Maknanya nanti anda duduk dekat rumah, ambil duduk sorang-sorang kan. Duduk sorang-sorang kan, ambil. Dia bagi anda masa 2 jam. 2 jam je, tempoh dia 2 jam, tak lama. 2 jam. Jadi setiap satu
section tu, kalau kita tengok dia ada format dia, bahagian A, asas takaful dan takaful perubatan dan kesihatan. Lepas tu ada bahagian C, takaful keluarga dan pelan takaful berkaitan dengan pelaburan. 4 section semua sekali. Kan, setiap section ada 25 soalan. Asas takaful 25 soalan. Takaful perubatan dan kesihatan 25 soalan. Takaful keluarga 25 soalan. Takaful berkaitan pelaburan soalan. Jadi 100 soalan. Jadi nak pastikan anda semua lulus macam mana? Pastikan anda yakin yang anda boleh jawab 65 soalan dengan tepat. 65 soalan. Maksudnya sekurang-kurangnya kena baca asas takaful, takaful perubatan dan kesihatan dan takaful keluarga. Minimum nak kena baca tu. Kat situ ada 75. Tapi kalau tak yakin baca 3 tak boleh, baca 4 lah. Takaful berkaitan pelaburan. Jadi target minimum 65. Lulus markah 55 je sebenarnya. Tapi nak pastikan anda semua lulus lah. Jadi kena yakin 65. Jadi kalau dalam keyakinan tu pun tergelincir juga. 65 tu ada tergelincir 5 ke. Tetap juga lulus peperiksaan takaful basic examination ni. Kurang-kurangnya kena 55 markah dari segi susu peperiksaan je lah. Jadi nak bersedia macam mana ni? Ini tips saya nak bagi supaya anda semua boleh jelas. Nak tanya ni. Nak tanya. Dah ada buku belum? Ini yang paling penting sekali. Soalan pertama saya kena tanya. Buku, e-book TBE. Ada ke tak ada? E-book TBE tak ada. Ni saya nak tanya seorang-seorang ni. Siapa yang ada dalam ni? Azam dah ada dah buku TBE? Belum. Buku TBE tak ada, kau macam mana? Kau nak ambil exam oi. Tapi dalam proses tu penghantaran nanti tu. Sekarang nanti sekejap lagi end of this program PM dekat saya. Saya bagi buku tu semalam ni, e-book. Saya akan bagi dalam bentuk PDF. Siapa lagi yang tak ada buku dalam ni? Siapa lagi yang tak ada buku ni? Semua dah ada ke? Saya seorang. Cik Razan dah ada buku dah. E-book ni. Siapa lagi yang tak ada ni? Semua dah ada. Yang penting sekali buku Siapa yang tak ada buku, nanti saya akan masukkan nombor telefon saya. Tolong PM kat saya. Ya, tolong PM dekat saya Kalau tak ada buku ni confirm. Garanti tak boleh nak lulus. Itu syarat pertama. Persediaan untuk ambil periksa kena baca. Okey, kena baca. Keduanya baca sekurang-kurangnya 3 kali. Ini saya ambil prinsip daripada 3 kali Iqra. Iqra. Puan Zatini ada tanya pertanyaan ke Puan Zatini? Tak ada? Okey, tak ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan nanti you masuk dalam chat room terus tanya kat saya. Tak payah tunggu-tunggu saya nak baca sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau korang tak baca 3 kali, jawabnya sebab 3 kali ni kenapa nak baca 3 kali? Sebab sekali tu baca dulu. Baca je dulu kan. Tak faham lagi. Jadi baca kali kedua tu baru boleh kita faham kan. Dan juga baca kali terakhir. Baca kali terakhir tu kita mula mengingat. Sebab level dia dekat dalam TBE ni, untuk makluman anda semua, level dia level apa tadi? Pengetahuan. Saya dah maklumkan tadi, level dia pengetahuan. Pengetahuan ni ingatan semula. Kalau baca asyik lupa je kan. Rebus buku tu masuk dekat dalam cawan, rebus betul-betul minum. Bagi sampai ingat. Jadi nak bagi ingat, janganlah ikut macam saya cakap tadi, pergi rebus lah buku tu, lepas tu pergi pula rebus, lepas tu pergi minum air tu. Maksud saya, rebus tu, you buat nota lah. You buat nota. Sambil-sambil you baca tu, buat nota ringkas. Buat nota ringkas rujuk kepada buku TBE. Itu cara dia. Sambil kita baca tu, kita buat nota ringkas. Dan selepas tu, rujuk pula slide PowerPoint yang disediakan takaful kelas. Slide PowerPoint ni, berapa ramai orang yang tak ada lagi? Ke semua dah ada dah? Kalau tak ada, tolong PM saya. Nanti malam ni juga saya bagi. PowerPoint yang disediakan takaful kelas. Kalau mana yang 1 minggu nak ambil exam tu, dah tak ada sempat sangat nak baca e-book TBE tu, baca 3 kali slide PowerPoint tu. Nak buat macam mana kan? Dah buku pun tak sempat nak baca kan? Saya pun dah tak boleh nak tolong lah kan?
Kan rujuk PowerPoint slide. Lepas tu join tutorial. Kalau ikutkan tutorial untuk ambil exam TBE ni 4 kali. Setiap satu sesi 2 jam. Jadi memang saya ingat memang kalau nak cerita memang panjang sangatlah. Tak sempat. Jadi malam ni saya akan cuba sentuh-sentuh yang penting-penting saja yang berkaitan dengan objektif pembelajaran tadi. Berkaitan dengan objektif pembelajaran tadi. Supaya bila habis program ni sekurang-kurangnya anda ada kefahaman sedikit tentang takaful lah. Jangan kosong terus Yang lepas tu jawab soalan-soalan ramalan. Soalan ramalan ni semua anda dah ada ke belum? Ke ada yang tak ada lagi? Kalau mana yang tak ada lagi tu, tolong PM saya. Tadi pun saya dah bagi nombor telefon saya. Tolong PM, WhatsApp. Sekejap lagi saya akan bagi juga soalan-soalan ramalan. Tapi tips dia, bila kita jawab je TBE ni, jangan tengok jawapan kat belakang. Memanglah saya bagi soalan-soalan ramalan ni ada jawapan kat belakang dia. Janganlah tengok jawapan dia tu. Proses dia tu. Tapi proses yang nombor 2 tu kena buat dulu. Nombor 3 kena buat dulu. Nombor 4 dia. Bukan terus pergi nombor 6. Kan. Kalau siapa yang terus pergi nombor 6, cari nahas lah. Memang cari nahas. Kan. Tapi kalau boleh lulus tu, syukurlah. Sujud syukurlah. Kalau you buat nombor 6 saja, buat soalan ramalannya kan. Tapi lulus. You sujud syukurlah kan. Itu maknanya Allah tolonglah tu. Bukan sendiri punya, maknanya memang Allah betul-betul tolonglah. Kan. Tapi kalau betul-betul kita kena usaha dulu kan. Usaha dulu baru tawakal. Jadi buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu baru kita buat soalan ramalan. Itu sebenarnya. Jadi nanti bila dah jawab soalan ramalan tu, kita tandakan jawapan yang kita yakin betul, 65. Ini saya bagi tips lah, 65. Kan? Dan rujuk e-book TBE untuk soalan yang meragukan. Saya akan tunjuk contoh. Kita dah buat soalan tu, kita dah tahu, kita rujuk e-book TBE untuk soalan yang meragukan lah. Kadang-kadang kita pun ada juga soalan-soalan yang kita rasa betul ke? Betul ke aku jawab soalan-soalan tu kan? Sekejap Saya akan share dekat anda semua. Macam mana kaedahnya kalau macam bila anda dah jawab soalan tu kan? Buku-buku dia ni. Tak ada. Nampak Sekejap, saya share ya. Okey, ini. Ini buku lah, contoh buku Ini buku-buku yang sepatutnya anda kena ada Buku yang anda kena ada. Jadi apa yang specialnya tentang buku ni? Kan Part A dengan Part C ni, dia punya maklumat tu confirm lah. Kalau anda semua boleh mahir buku ni, confirm anda semua boleh promosikan nak berniaga takaful ni senang sangat lah. Jadi memang siapa yang mahir buku ni confirm dia akan berjaya dekat dalam takaful lah. Sebab buku ni tujuan dia macam saya sebutkan tadi lah, untuk pengamal, untuk practitioner practitioner. Ini buku dia. Jadi macam mana kita nak gunakan buku ni bagi tujuan untuk kita jawab soalan? Saya ambil TBE kan. Macam tadi kan proses dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya kita kena jawab soalan Anda nampak tak soalan ke depan ni? Nampak kan? Semua nampak soalan ni kan? Soalan ni takaful basic examination set 1, peperiksaan asas takaful. Ini contoh soalan lah. Saya bagi contohnya satu soalan Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan Allah untuk manusia supaya perjalanan hidup selari dengan syarak. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian apa? Kan kalau saya memang boleh jawab lah kan. Kalau dia kata peraturan atau hukuman, itu dia punya key dia. Peraturan atau hukuman. Apa tu jawapan dia? Ibadah ke? Halal ke? Syariah ke? Muamalat? Jadi kalau kita tahu dalam Islam ni dia ada pecah pada 3. Akidah. Akidah tu merujuk kepada kepercayaan kita. Keduanya
Akhlak itu kita punya perangai-perangai kita lah, baik buruk perangai kita kan. Ketiganya syariah. Syariah ni bercakap pasal peraturan ataupun hukuman. Jadi jawapan dia syariah. Tapi saya pasti mesti ada anda yang jawab ibadah, akhlak, muamalat. Tak faham. Jadi cara paling senang untuk kadang-kadang kita ragu-ragu soalan tu, kita go back ke buku tadi tu balik. Buku tu balik, contohnya. Kan? Saya go back tu buku tu. Dia ada search function dekat sini tau. Dia ada search function. Kalau dalam PDF punya version, dia ada search function lah. Kita klik dekat ni syariah. Syariah. Ataupun tadi apa? Ibadah. Ibadah. Kan? Lepas tu kita pergi search. Dia searching lah. Kita search jawapan tu. Daripada cara-cara tu kita nak belajar cepat lah. Sebab sekarang ni saya tahu ada yang 1 minggu nak ambil peksa ni, tak sempat aku cakap. Kalau nak baca buku ni, Allah pening kepala 1 minggu aku nak baca kan. Jadi terpaksalah pergi pada soalan ataupun PowerPoint tu. Jadi kat sini dia ada match ibadah. Nampak tu? Ibadah, hukum hakam. Check, tengok dia kata apa. Ibadah, hukum hakam yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia dengan Allah. Kan? Tetapi atas ibadah tu ada syariah. Tengok kat situ. Kan? Jadi kita boleh gunakan search function dekat dalam PDF ataupun dekat dalam Adobe untuk kita search jawapan tu dan kita boleh baca. Sambil-sambil tu kita bacalah jawapan dia. Itu kaedah-kaedah yang saya gunakan bagi tujuan lah. Saya tahu mungkin anda semua ada terfikir kan, habis tu masa exam tu boleh tak saya guna search function tu? Itu suka tiada lah. Saya ajar macam mana nak buat soalan tu, buat soalan amalan tadi, nak cari jawapan yang betul. Ini kaedah dia. Kaedah dia. Kalau kita go back tu soalan, contohnya kita ambil satu lagi soalan lain. Ambil soalan sampai 65. Jadi kita nak anda betul 65 soalan je. Bukan nak jadi perfect betul 100 soalan, 65 soalan je betul. Dah lulus. Cukup. Dapat 65 tu letak pen dah balik. Ataupun tutup terus dapatkan, tengok result dapat A, B ke C. Kan? Tapi kalau boleh jawab semualah kan, dapat 65. 65 tu ngam-ngam ya kan. Kalau boleh dapat 85 ke atas lah Dan rujuk e-book TBE untuk soalan yang meragukan. Jadi saya minta anda tolong rujuk e-book TBE Okey, jadi apa bondo yang nak kena belajar ni? Memang banyaklah nak kena belajar kan. Kalau anda tengok dekat sini, antara silibus peperiksaan yang anda kena lalui lah. Sebenarnya banyak Jangan terkejut pula, memang banyak. Satunya anda kena faham tentang asas takaful dan takaful perubatan dan kesihatan. Asas takaful dan takaful perubatan dan kesihatan. Banyak bab tu, ada 13 bab. 13 bab semua sekali. Jadi saya pun ada PowerPoint untuk 13 ni. Nanti boleh minta juga dekat saya akan sharekan terus malam ni. Kita tak payah bertangguh lagi. Untuk bahagian A saja. Jadi dekat sini sahaja, dekat bahagian A ni ada 50 soalan. 50 soalan kan? Jadi kalau bahagian A ni baca betul-betul, 50 soalan ni 50 soalan ngam-ngam dah. Balance-balance tu tinggal cari lagi 15 soalan ataupun sebenarnya 5 soalan lagi je nak lulus kan. Tapi kalau boleh cari lagi 15 lah. Ini dia punya bahagian A. Lepas tu ada bahagian C. Bahagian C tu takaful keluarga dan pelan takaful berkaitan pelaburan. Pelaburan. Yang ni pun nak kena ada 15 bab semua sekali kan. Saya rasa ramai yang nak ambil exam ni rasanya sakit kepala juga ni tengok ni kan. Macam jadi profesor pula nak kena belajar semua kan. Tapi sebenarnya baca saja sebenarnya. Sebab dia punya level dia, anda kena ingat level dia level senang. Pengetahuan dan kefahaman saja. Sikit-sikit aplikasi. Pengetahuan dan kefahaman. Jadi jangan risau sangatlah. Itu sebabnya kalau biasanya macam ni. Biasanya ramai yang baca buku. Tak jawab pun soalan. Confirm lulus. Tapi jawab soalan, baca buku. Tak tentu lulus lagi. Jawab soalan beria ni kan. Tak baca buku. Tapi tak tentu lulus lagi. Tapi siapa yang baca buku, tak jawab soalan, lulus. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab soalan yang saya bagi dekat anda semua, total dia 400. 400 soalan. Saya minta maaf lah. 400 soalan ni tak boleh nak cover semua sekali bab-bab dekat dalam buku takaful ni. Jadi tak nak anda semua paling minimum lah kena baca lah at least 1 atau 2 kali. Tak ada pilihan
Kalau tak boleh baca buku, tolong baca PowerPoint. Baik, sekejap lagi saya akan tunjuk PowerPoint lah. Okey, itu untuk persediaan sebelum peperiksaan. Ini saya bagi tips persediaan sebelum peperiksaan. Dan juga saya dah bagi tips tadi, boleh gunakan search function dekat dalam PDF untuk search. Okey, nanti kalau tak ada e-book TBE tak apa, nanti saya akan kejap lagi PM dekat saya, nombor telefon saya tu. PM dan WhatsApp dekat saya akan hantar terus. Kejap lagi Okey, lepas tu ini yang nak ambil peksa ni pula masa hari peperiksaan. Semasa hari peperiksaan jangan lupa untuk bawa kad pengenalan Ada kadang-kadang tu kita punya rakan niaga kita ni time hari peperiksaan tu lah kad pengenalan dia hilang. Time hari peperiksaan tu lah dia punya CJ SPM, CJ ijazah dia hilang. Aduh, kan. Kan. Lepas tu jangan lupa bawa slip pendaftaran peperiksaan. Jadi benda ni semua bila kita buat dekat rumah, saya tahu anda semua buat dekat rumah, remote. Remote tu maksudnya ambil peksa dekat rumah depan komputer. Penyelaras peperiksaan tu nanti dia akan minta tunjukkan IC. Mana IC? Tunjuk IC. Dia minta mana CJ SPM? Tunjukkan CJ SPM. Kan? Ataupun dia minta CJ ijazah macam mana? Tunjukkan dia kan. Dia tengok slip, ada tak slip? Ada, tunjukkan slip. Sebab dia nak sahkan benda tu dulu sebelum boleh mula nak menjawab soalan-soalan tu. Kalau yang pertamanya peperiksaan diri ni tak terlepas, memang tiada maaf bagimu lah kalau katakan benda-benda tu tak ada. Penyelaras peperiksaan ni orang yang strict. Dia tak kira. Kau nak mengayu ke, kau nak menangis ke apa semua, dia tak layan. Pastikan tu ada. Ini saya pesan dekat anda semualah yang nak ambil peksa ni. Jangan pula buat-buat lupa pula lah sekali kata kita tak maklum lah apalah. Memang kena bawa semua ni kad pengenalan, CJ asas dengan ijazah ataupun diploma. Lepas tu bawa slip dan juga hadiah awal. Walaupun saya tahu anda semua ambil peperiksaan dekat rumah remote, kena hadiah awal. Kena hadiah awal. Jangan last minute baru nak join. Peksa pukul 9 kita nak datang masuk. Kacau lah kan. Dan juga jangan terkejut pula bila last tu kita tekan dia dah jawab 100 soalan, kita tekan terus keluar result ataupun dia punya keputusan peperiksaan tu. Jangan terkejut pula kan. Dan janganlah rasa macam sedih sangat kalau katakan tak berjaya kan, sebab boleh ambil lagi. Peperiksaan Takaful Basic Examination ni dia bukan macam ambil SPM, kalau tak lulus kena tunggu setahun lah. Tak ada. Kalau kata tak lulus, minggu depan daftar lagi, ambil lagi. Ada orang rakan niaga kita yang ambil sampai 4 kali. Tapi sekarang dah jadi jutawan pun. Ambil 4 kali peksa TBE. Tapi sekarang dah jadi jutawan. Kan? Jadi peperiksaan ni untuk bantu kita juga. Untuk kita promosikan Takaful. Jadi jangan risau sangat lah kalau sekali lulus, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah lulus satu kali kan. Tapi ramai juga saya punya rakan niaga saya ataupun saya punya ejen ataupun saya punya yang saya ajar, lulus dapat A. Dapat A ni, lulus dapat A. Tapi tak buat pun Takaful kan. Sama juga. Lebih baik anda lulus, tapi anda buat jadi jutawan. Kan gunakan ilmu dekat dalam Takaful ni untuk buat anda jadi jutawan. Lepas tu, dah habis exam, jangan hilang pula. Ini dah ambil exam, kita dah ajar macam mana nak ambil exam, lepas tu hilang. Janganlah hilang kan. Lepas ambil exam, teruslah bawa keputusan TBE itu bagi kepada leader anda. Bawa kepada leader anda, hantarkan kepada anchor boss ataupun HQ Ikhtisas. Hantar. Bagi tujuan apa ni hantar ni? Sebab kita nak pastikan anda ni berjaya menjalankan perniagaan Takaful. Jangan bertangguh. Hantar terus. The next day tu dah lulus tu terus hantar. Kan, kalau boleh kan, suruh leader anda tu tunggu dekat rumah kan, ambil peksa kat rumah kan. Lulus suruh bagi kat dia kan. Kan, saya bagi tips satu kan. Tahulah kenapa leader nak tunggu kat rumah kan. Mana tahu dia boleh tolong kat belakang tu. Kan, tolong-tolong lah kan. Nak kena tolong lah rakan niaga semua kan. Lepas tu lengkapkan borang pendaftaran Takaful Ikhlas untuk kita keluarkan kod IKS Ikhtisas. Dah habis tu nak kena keluar kod lah. Kalau kita berniaga ni tak ada lesen, satu lesennya Takaful Basic Examination. Dah ada lesen tu contohnya, kita nak kena dah ada kereta, betul tak? Ini pergi ambil lesen L, dah ambil lesen L dah lulus dah. Lepas tu kereta atau motor tak ada.
Macam mana kita nak mandu? Lepas tu biar ya tunggu kan. Jadi pastikan dah ada tu, kalau tak boleh nak mandu kereta sendiri, mandulah kereta orang lain pula. Macam tu lah. Jadi nak mandu tu kena ada kod daripada Takaful Ikhlas. Lepas tu jumpa leader anda, maklumkan leader anda, saya nak join program Career Induction Program. Sebab Career Induction Program ni adalah program untuk bantu anda semua menjadi usahawan takaful yang berjaya. Maknanya the first step untuk mempromosikan takaful, selain daripada lulus lesen Takaful Basic Examination, kita akan bagi pendedahan tentang marketing, promosi, macam mana nak promosikan produk-produk takaful. Jadi program-program Career Induction Program ni akan dianjurkan sama ada oleh Managing Director ataupun Agency Director ataupun Senior Executive Partner ataupun HU Ikhtisas sendiri. Mungkin juga saya akan bagi program ni melalui Zoom. Jadi anda pun boleh join juga program ni. Seterusnya masuk program-program yang kita sediakan di Ikhtisas. Kalau Ikhtisas ni kita banyak program. Kita ada program hari Rabu malam lah, kita ada hari Jumaat malam lah. Lepas tu kita ada program bersama dengan Haji Amran lah. Macam-macam program kita ada. Live Facebook, YouTube, live, macam-macam program. Boleh join program yang dibuat oleh Ikhtisas. Seterusnya buat aktiviti lah. Buat aktiviti. Kan, dah dapat kod. Lepas tu dah masuk program, kalau kita tak buat aktiviti, memang tak boleh lah, saya tak boleh nak tolong lah kan, kena tolong diri sendiri lah. Jadi kena buat aktiviti, say cycle, marketing funnel, buatlah aktiviti rekrutmen, kena buat itu tiga-tiga perkara ni kena buat. Last kali barulah kita dah usaha semua ni, doa. Aku dah usaha dah, ya Allah, aku dah usaha dah ni, ya Allah, bagilah aku rezeki melalui takaful ni. Kan? Tapi janganlah kita usaha tu sebulan je, lepas tu kita tidur. Tak boleh lah. Usaha tu kena berterusan. Saya pasti anda semua nak berjaya. Tapi kalau nak berjaya ni kita kena berusaha lah. Istiqamah. Allah lebih suka kalau kita buat berdikit-dikit berbanding yang kita buat pecut 100 meter, lepas tu tak buat dah. Kita buat dikit-dikit lah. Kita lari maraton. Maraton ni kita buat sikit, lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Istiqamah barulah timbulnya tawakal tu. Dah usaha semua baru tawakal. Mungkin Allah tak bagi kita tahun ni kita dapat 12 orang je pelanggan. Tak apa. Sebab Allah nak uji kita. 12 orang pelanggan tu, dia tengok kau sabar ke tak sabar, kau tawakal ke tidak. Tahun depan dia bagi sampai 100 orang pelanggan. Sebabkan 12 orang tadi. Sebab 12 orang tadi dapat bulan tahun depan dapat pula 100 orang. Kan? Jadi Allah nak tengok kesabaran kita. Allah juga nak tengok kita ni betul-betul ke nak buat berniaga dalam perancangan kewangan takaful ni. Macam tu. InsyaAllah. Itu pos peperiksaan lah. Habis pos peperiksaan. Itu dia. Jadi seterusnya, agenda seterusnya.